pelajar macam mana nak buat brain model ni menggunakan platform guna Moodle Hub. Okey, setiap sekolah akan dapat username dan juga password untuk akses Moodle Hub. Okay, every student, every school will get one password and one username to access to the Moodle Hub. It means if the schools have 4 students, all 4 students will be using the same username and password. The students can change the password for the Moodle Hub, but they have to make sure they inform the other participants as well. Kalau tak, mereka tak boleh akses kepada Moodle Hub. Okay, so we will give the username and password, and with that they can access to this site. Okay, let me share my screen. Okay, let me share my screen. Okay, kalau cikgu tengok kat sini yang ini kita, this is the platform yang kita panggil Brain Impact Simulator, Moodle Hub. Okay, so we will upload everything that the student need in this platform. So pelajar-pelajar kena login guna username and password. They will come to this site, Brain Impact Simulator. Is BIS, Brain Impact Simulator. And then kalau cikgu tengok kat sini, okay, kita ada announcement, important dates. Kita ada video kat sini on how to use the Moodle Hub. So the students can go through the video. Basically, they will just brief where shall they go to, if they want to ask questions in the forum, how they supposed to make the submission. Okay, so it's all in here. Lepas tu, cikgu. Moodle Hub. Okay, and then kita akan pergi kepada innovations of COVID-19. Okay, the students can go through this, and also lepas tu diorang akan nampak Brain Impact Simulator. Okay, this is where we will upload the videos and all the necessary materials, documentations that the students need for the challenge. Okay, the students can go through this. Okay, kita ada instruction manual kat sini. Kita tak bagi instruction manual dalam kit. Okay, tapi kalau cikgu-cikgu nampak dalam box tu ada QR code. So cikgu-cikgu boleh scan QR code which it will direct you to the instruction manual in our drive. It's either you can actually download the instruction manual from the site, you can print it out, or you can access to the instruction manual here in the Moodle Hub and print it out as well. Okay, so it will be good kalau setiap group ada 1 atau 2 printed manual. It's easy for the students to refer. Okay, lepas tu cikgu tengok kat bawah ni, Brain Impact Activities. Okay, this is the first big part that I was mentioning earlier. Okay, di mana pelajar-pelajar akan membuat brain model, Brain Impact Simulator. Okay, yang model brain tu guna 9 parts. So I will be doing the videos. Okay, I will be uploading the videos for each part. Okay, it's a step-by-step guide. So biasanya student tengok video, refer to the manual and just follow the guide from part 1 to part 9 videos. Okay, it comes in, they make a brain model template. Lepas tu dia buat brain head template, macam mana nak buat pressure sensor, macam mana nak buat pendulum sendiri, how they connect the wires to Miko Uno, how do they use Arduino app, how to code and how to use the data streamer. Semua ada kat sini cikgu step by step. But in case if your students have any questions in the middle, they always can get in touch with their mentor at Science Bridge Academy. Okay, semua ni kalau cikgu tengok part 1 to part 9 ni, semua student will do the same thing. From part 1 to part 9, every student should get the working model of a brain impact simulator. Okay, they should have a working model. Okay, so from part 1 to part 9, every group will have a brain impact simulator model. Okay, the difference, what is going to make the difference is designing a protective headgear. Okay, ini yang akan membezakan challenge antara kumpulan. So, yang ni yang kumpulan ataupun pelajar-pelajar kena mengguna barang sendiri atau bahan-bahan sendiri untuk membina headgear untuk melindung
brain model tersebut yang diorang buat tu. Okay, and then they just follow the instructions and see actually how this protective headgear helping the brain model, okay, helping the brain model, okay, from we want the brain model to be less impact when you hit with the pendulum. Okay, okay. Lepas tu cikgu, kalau cikgu pergi ke bawah ni, kita ada evaluation factor. Okay, the evaluation factor is actually the rubric on how are we going to evaluate students' presentations. Okay, kalau klik kat sini, evaluation factor, students can access to this before they can start doing it itself. So they know how their challenges or how their projects will be evaluated. Okay, mereka akan dinilai menggunakan kriteria knowledge dan STEM skill, lepas tu kriteria safety helmet design dan juga effectiveness dia, lepas tu dengan presentation skill. Okay, so inilah akan markah-markah yang kita akan bagi based on their performance and presentations and their design safety helmet designs. Helmet. Okay, so cikgu-cikgu just boleh brief through, okay, boleh read through, pelajar-pelajar boleh baca rubrik ni sebelum pelajar-pelajar start buat, so they know how actually they can perform better in the challenge. Okay, cikgu. Okay, basically cikgu semua ada kat sini, and then kita ada submission kat sini. So the students can, once they have done with their project, they can click on the submission. The students, all groups need to present a video, which is a maximum 5 minutes video, okay, on how actually the brain impact simulator works and how actually their headgear, how effective their headgear is from protecting their brain model. So pelajar-pelajar kena buat video, video tu kena upload dalam Moodle Hub. Okay, kita sebenarnya dah extend the submission date for the challenge. The earlier is supposed to be until end of June. So since there's a request from teachers, we actually extended until end of July. Maybe the last week of July, the students can start submitting or uploading their videos in the Moodle Hub for the assessment or for the evaluation. Okay, so kita akan bagi link kat cikgu-cikgu pasal Brain Science Bridge Academy punya Moodle Hub learning platform, and also students only can access to this platform with the username and ID which we will send to you. So student boleh start access to this website or this learning platform starting on 3rd of May. Okay, 3rd of May is when the challenge starts. Okay, when the student can start doing this challenge, so they can start accessing on the 3rd of July, where everything will be 3rd of May. Sorry cikgu, 3rd of May, and student boleh just go through and everything will be ready for them to start their challenge. Okay, cikgu. Okay, this is Moodle Hub. This is how it looks like. Cikgu. Okay, Moodle Hub, rubrik cikgu-cikgu boleh tengok. Cikgu-cikgu boleh tengok kat rubrik tu macam mana kita menilai pelajar-pelajar semua. Lepas tu kita punya the extension, we already extended date for submission which is end of July, but the project or the challenge starts on 3rd of May, which is next week. Okay. Apart from that, okay, cikgu ada apa-apa soalan tak nak tanya? Mengenai kita punya, the second challenge. Because we notice teachers are actually messaging us, asking questions and all that. Maybe you guys can, teachers can ask questions now so we can answer them. Okay, kita ada bagi set Arduino kat pelajar-pelajar, set Maker Uno. So dalam briefing tu, dalam video tu, kita memang dah bagi tahu dah ada code untuk Arduino. So student tak payah code sendiri, there's already a code there. So kita akan, I will brief in the video how actually the students will be downloading the code from the website or from the app to the Maker Uno. Okay, so it's all will be briefed in the video. Okay, kalau pelajar-pelajar follow the video from part 1 to part 9, it won't be that difficult for them to get a working model of a brain impact simulator. Okay,
Okay, cikgu ada soalan tak? Everything will be uploaded in the Moodle Hub, cikgu-cikgu. Okay, Moodle Hub tu memang from beginning until the submission, the students will be guided in the Moodle Hub. Okay, Maybe Kavita, saya you can, nak okay. saya nak tanya, saya dari Sabak Bernam. Ya, cikgu. Untuk guna bahan sendiri tu, untuk menghasilkan protective headgear tu, Ya, cikgu. adakah bahan dia dihadkan harga dia ataupun kita bebas nak guna bahan apa saja mengikut kita punya kreativiti? Dan adakah kalau kita guna bahan tu dia mempengaruhi dengan markah untuk design dia ke? Itu saja. Ya, cikgu. Okey, katakanlah kita punya safety helmet yang kita tengok, katakanlah safety helmet dari Velas tu, diorang memang dah ada bahan bahan yang diorang akan absorb impact tu. Kalau cikgu just ambil barang tu dari safety helmet, cikgu letak kat protective model tu, kita akan bagi markah kurang sebab is already in the helmet, cikgu just ambil tu letak atas safety helmet untuk buat design. Tapi kalau cikgu pelajar-pelajar fikir cara lain, okey, barang apa yang boleh absorb impact? Kalau diorang guna bubble wrap ke atau diorang guna cotton bud ke, so these are the ideas or innovations yang pelajar-pelajar yang boleh guna untuk membuat safety helmet. So kalau mereka guna barang-barang tersebut, mereka kemungkinan akan dapat markah lebih. Okey, tapi yang ni bergantung kepada keefektifan safety helmet yang mereka buat. Okey, mengenai barang-barang dan harga-harga cikgu, cikgu boleh je guna barang-barang seperti styrofoam board ataupun mounting board, bubble wrap, straws, cotton balls, okey, barang-barang yang senang kita dapat untuk membuat safety helmet. So tak payahlah guna barang-barang yang mahal sangat. Okay, tapi as long as the safety helmets or the helmet, the head gear works effectively, then it's considered okay, cikgu. Ini adalah contoh barang-barang yang kita guna lah, tapi kalau sometimes students can be more creative and innovative, they can come up with other things yang mereka boleh guna untuk buat hard hat ataupun safety gear. Ada soalan lagi lain tak, cikgu? Did I answer your question, cikgu? Okey, saya Cikgu Rashidi daripada Kuala Selangor. Okey, safety helmet tu nanti bila dah siap, adakah akan dihantar ke pihak penganjur ataupun kami just hantar video sahaja? Okey, barang yang dah siap cikgu, cikgu kena hantar video dulu kat kita. So kiranya student akan present hasil karya mereka menggunakan video and also menunjukkan keefektifan safety gear yang dia buat menggunakan video. Okay, kita akan menilai semua pelajar, projek semua pelajar. Daripada semua pelajar tu kita akan pilih 5 terbaik. Yang 5 terbaik pelajar-pelajar akan membuat persembahan dengan Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Okey, yang 5 terpilih tu kemungkinan besar, sebab ini bergantung kepada situasi cikgu. Kalau kita buat persembahan atau presentation itu bersemuka, kemungkinan besar pelajar tu akan bawa hasil karya atau hasil innovation mereka untuk membuat persembahan. Kalau situasi dia kita kena buat online juga yang persembahan tu, so kita terpaksa gunakan video cikgu. So terpulang kepada keadaan, tapi kita akan pilih 5 terbaik untuk mereka mempersembahkan projek mereka kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Cikgu okey? Okey, thank you. Okay, ada soalan lagi tak cikgu? Kavita, maybe you can open the Moodle Hub punya interface, yeah. So maybe the teachers maybe they have additional questions when they see the. Okay, I'm sharing now.
Okay, cikgu juga boleh nampak Moodle Hub kat sini. Okay, dia punya sciencebridgeacademy.moodlehub.com. Cikgu boleh pergi website ni tapi cikgu tak boleh login sebab tak dapat username dengan ID dulu. Okay, cikgu boleh login bila dapat username dan ID saja. Okay, ini yang Brain Impact Simulator. Kita ada 9 part kat sini. Part 1 to part 9. Barang-barang semua kita dah bagi cikgu. Tapi certain barang kita tak bagi, macam pelajar-pelajar perlukan hot glue gun. Hot glue gun, so pelajar-pelajar kena sediakan sendiri hot glue gun. So dalam video tu saya akan bagi tahu barang apa yang diperlukan untuk setiap ataupun setiap aktiviti ataupun setiap part yang pelajar-pelajar akan buat. Okay, kita tak bagi hot glue gun, kita tak bagi funnel. Okay, lain semua barang kita semua dah bagi cikgu. Kalau cikgu tengok kat manual, kalau cikgu print manual ni, cikgu boleh je pergi kat page ketiga, page 3, kita ada semua materials listed there, and then cikgu boleh compare barang-barang yang kita bagi dengan barang-barang yang diperlukan dalam manual, and kita dah bagi kebanyakan barang cikgu. So cikgu kena perlu sediakan hot glue gun dengan funnel je. Corong turas, corong plastik. Okay, cikgu. Maybe saya log out dulu cikgu. Saya akan guide cikgu daripada macam mana nak login, macam mana. Okay, bila cikgu klik sciencebridgeacademy.moodlehub.com, okay, cikgu akan nampak kita ini punya this is the main page of Moodle Hub. Cikgu. Okay, this is the main page of Moodle Hub. Cikgu nak login, cikgu pergi kat bahagian paling atas ni. So as I said, every school will get one username and password. So cikgu akan guna username dengan password untuk login Moodle Hub. So cikgu klik login. Okay, kita ada username and password kat sini. Okay, I'm gonna put my username and password. Okay, cikgu dah letak username dengan password. Cikgu boleh login. So bila cikgu dah login, okay, cikgu akan dapat, sebab ini saya punya Moodle Hub, I can access to few things, tapi cikgu boleh access kepada Brain Impact Simulator, BIS. Okay, Brain Impact Simulator, bila cikgu klik BIS, Brain Impact Simulator, okay, cikgu akan you will come to this main page of challenge 2. Okay, bila yang mana cikgu boleh access kepada how to use a Moodle Hub, what kind of innovations needed, apa itu Brain Impact Simulator, okay, instruction manual dia, lepas tu all the videos that will be uploading soon, okay, from part 1 to part 9, okay, a briefing on how to make the protective headgear, macam mana kita nilai projek-projek pelajar and cara kita untuk submit projek tersebut. Okay, so cikgu-cikgu semua ada kat page, yang main page kat sini. So pelajar-pelajar boleh je klik, kalau pelajar-pelajar nak tengok part 1 make balloon break model, so pelajar-pelajar boleh je klik ni. Okay, lepas tu okay, kita dah ada bahan kat sini dah, macam mana ada video kat sini. So pelajar-pelajar boleh tengok, boleh watch the videos, and then sambil belajar mereka boleh merujuk kepada manual sekali. Okay, bila pelajar membuat projek ni, is good if they can access to the videos and also the printed manual. So senang untuk pelajar-pelajar untuk membuat. And kalau cikgu tengok kita punya manual yang kita upload ni, on Brain Impact Simulator, dia English version, but dia tak begitu susah sangat lah. So it's quite a simple English, so I guess the students can follow. Kalau cikgu pelajar-pelajar tak tahu, kadang-kadang ada orang rasa macam
tak pasti ke in the middle, diorang boleh je contact kita. Okay, mentor-mentor dari SBA kita boleh tolong mereka dalam projek impact, brain impact simulator ni. Okay, cikgu, ada tak apa soalan cikgu pasal Moodle Hub? Moodle Hub ni cikgu quite straightforward. Pelajar-pelajar buka je, Moodle Hub ni is just there. So basically pelajar-pelajar boleh je akses Moodle Hub mengikut. Kalau katakanlah pelajar-pelajar untuk minggu ni diorang sempat buat sampai part 2 sahaja. Lepas tu mereka boleh sambung yang part 3 hari yang lain atau minggu yang lain. Mereka boleh je akses and then they can start doing it. Tapi untuk membuat projek challenge 2 ni cikgu, pelajar-pelajar kena ada laptop dengan Windows 10 dengan Microsoft 365. Baru pelajar-pelajar boleh buat challenge kedua. Windows 10 dengan Microsoft 365. So kalau cikgu-cikgu nak, cikgu boleh je ambil laptop sekolah ke. Okay, just login guna kita punya Moodle password and then the students can use that one particular laptop with Windows 10 and Microsoft 365 sampai pelajar-pelajar habis membuat challenge yang kedua. Okay, ada soalan tak cikgu pasal Moodle Hub? Ataupun cara kita menilai? Okay, kita tengok rubrik. Okay, ni cikgu tengok cara kita menilai. Kita ada 3 cara. Satu menggunakan knowledge dengan STEM skill. STEM skill ni cikgu katakanlah kita bagi video 9 parts video there. Kita tengok macam mana pelajar-pelajar guna knowledge ataupun STEM skill mereka untuk membuat brain impact model ini. Okay, lepas tu kita ada safety helmet design and effectiveness. Kadang-kadang cikgu pelajar buat safety helmet, okay, in case it is a very good design tapi it is less effective. Okay, it's a very good design but it's less effective to protect brain model. Okay, tapi apa yang kita menilai ni is how the students presenting their innovations. Okay, of course we take account of the effectiveness as well, but if the students can say it out why actually the helmet is not effective. Okay, kita akan menilai menggunakan cara yang tu juga cikgu. Okay, it doesn't mean that it's effective then only they succeed. Even though it doesn't effective, even though it's not effective, we want to see how the students are presenting their work to us. And it comes to a presentation skill. Kita bagi markah 1 sampai 2 sampai 10 sampai 10. How they are communicating, how did they engage in their project while they're doing it. They have about 3 months. Kita start 3 Mei, kita habis end of July. So kita orang pelajar-pelajar ada dalam masa 3 bulan untuk habiskan projek second challenge ni. So, cikgu boleh je akses rubrik ni atau student boleh akses rubrik ni bila mereka dah dapat password dengan ID. Mereka boleh akses ni minggu depan 3 hari bulan Mei. Okay, cikgu ada soalan pasal Moodle Hub? I think so far cikgu overwhelmed kot, Kavita. Okay. Overwhelmed. Okay, tak apa cikgu. Saya rasa kalau benda ni baru kat cikgu tak apa. Cikgu boleh je go through Moodle Hub, go through the manual and the video sebab kita ada dalam 3 bulan untuk pelajar-pelajar untuk membuat projek ini. Tapi janganlah cikgu tunggu, pelajar-pelajar tunggu sampai bulan terakhir nanti dia bertungkus lumus dah siapkan projek ni pula. Okay, nanti the end product it may not be as satisfied. Okay, it's not satisfied. So
pelajar boleh je ambil masa 1 minggu ke, just go through any question, cikgu boleh je contact kita. Kalau cikgu tengok kat Moodle Hub tu kita ada email address dengan contact number there as well. So kalau cikgu tak dapat contact mentor ke, cikgu boleh contact Ali ataupun cikgu boleh je contact any mentor, any other parties from SBA. Kita always get in touch with the students to help them out. Nak tanya, senarai mentor ni yang ada dalam grup tu kah? Senarai mentor ni ada dalam Moodle, maksud cikgu dalam Moodle Hub? Grup Telegram ni. Tak, masa kita emailkan, masa kita bagi username dengan ID password cikgu kepada sekolah, kita akan bagi nama mentor and cara untuk menghubungi mereka menggunakan email address. Setiap sekolah ada mentornya lah ya? Ya, setiap sekolah ada satu grup cikgu. So setiap sekolah ada satu mentor. So setiap grup ada satu mentor. Okey, baik. Terima kasih. Okey. Ada lagi tak soalan cikgu? Presentation in English or Malay? Okay, it can be in dual language. Boleh English, boleh Malay cikgu. Bahasa Melayu pun boleh. Pelajar boleh gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris, tapi video yang mereka buat kena maksimum 5 minit. So it should be 5 minutes or less. Video tu cikgu, pelajar-pelajar tak payah nak ambil daripada part 1 dengan part 9. So video tu basically mereka kena tunjuk the working model, working brain model, lepas tu the effectiveness of hard hat. Bila mereka buat protective hat tu, hard hat tu, diorang letak atas brain model ni. So basically they just need to present the working model of the brain model, okay, and also how effective their hard hat. Lepas tu mereka kena tunjukkan data. Okay, mereka kena tunjukkan present data and should be able to explain bagaimana data mereka, bagaimana impact ke atas brain impact simulator model ni. Is it impact dia kurang ke, impact dia lebih ke, they should be able to explain that. Cara-cara membuat semua tak payah buat video. Sebab video tu kita 5 minutes and less only. Ada soalan cikgu? Boleh tak tunjukkan brain model yang dah siap tu yang tadi? Ya. Boleh tunjuk lebih dekat supaya kami nampak lah sebenarnya brain model tu macam mana. Okey, ni brain model dia cikgu. Saya ambil dari kontainer sekejap. Okey, ni brain model cikgu. Saya dah bagi template ni. Okey, kalau cikgu tengok kat box tu kita ada template yang warna kuning dengan warna biru ni. Ni brain template. So dalam video tu saya akan bagi tahu macam mana mereka nak buat template. Kita nak gabungkan jadi macam otak. Lepas tu kita ada balloon kat bawah ni. Kita ada balloon. Okey, dia fill up dengan water bead. Macam mana nak ikat ribbon. Lepas tu ini pressure sensor. Ini semua pressure sensor yang saya ikat warna putih-putih ni. Ni pressure sensor or impact sensor. Setiap kali kita ada impact atas sensor ni, kita akan dapat reading. So saya akan buat video macam mana nak buat impact sensor juga, macam mana nak sambungkan buaya, macam mana nak connect breadboard, and then macam mana nak connect ke Arduino. Everything will be in a step by step guide cikgu. So pelajar tak payahlah bimbang ataupun worried how are we going to do this. Everything will be done as a step by step guide. Okay, dia macam ni cikgu, brain model dia. Kita bagi water bead sebab kalau pelajar guna air saja, balloon ni akan jadi wobbly. Bila balloon wobbly, there's a high chances for the balloon to pop. So kita bagi dia water bead, so balloon ni nampak stable sikit. Okay cikgu? Okay, ada soalan lagi tak cikgu? Ini maybe kita belum dapat ataupun bermasalah lagi. Maybe when we baru nampak apakah problem yang kita menghadapi. Okay, faham cikgu. So that's why cikgu, that's why we are giving each student one mentor, because when you start doing it, then only you foresee the problems. You have a lot of questions to ask.
So that's when you can always contact your mentor at SBA. Okay Kavita, I rasa as Puan cakap tadi, maybe so far because belum ada hands on, so Yeah. belum ada soalan yang apa yang apa that they know what to Yeah, ask they can't yet. go through the questions. So on our end nanti cikgu-cikgu tak apa, kalau ada apa-apa permasalahan any questions, you can we will be here for you. Kita standby je lah Kavita masa tu. Yeah. Then the questions will be pouring in lah. Yes. Okay, I rasa so far kalau tak ada lagi soalan daripada cikgu-cikgu and from Science Bridge, I rasa that's the only sharing for today kan, Kavita? Yeah, only this for today. So I rasa kalau tak ada apa-apa, maybe we can end today's session. And once the teacher dah try hands on, then from there maybe ni lah dapatlah questions. Okay, boleh. Okay, so we end today's session. Thank you, Science Bridge Academy, Kavita. I think Ravin was also with us, and I think Dr. Yan pun ada tadi, Adibah also, and wakil-wakil daripada all the participating schools. Thank you. So again, we understand sekarang mungkin tak nampak lagi, tapi once you have started doing hands on, so hopefully from there we can properly guide you jugalah. So okay, terima kasih semua. We will see you in the Telegram group or also on Moodle Hub. Cik Kamarul mungkin dah pasang kamera, mungkin ada nak share sepatah dua kata. Tak dengar Cik Kamarul. Tak dengar. Okay, kalau macam tu kita tamatkan sesi pada hari ini. So we will see everybody on the Telegram chat or also on Moodle Hub. Thank you all. Okay, thank you everyone. Thank you, Kavita. Okay.